أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Firas bin Abdul Yatim bersama tim pembentang saya Muhammad Zahrin Afif dan Muhammad Sirajuddin. Kami bertiga daripada kelas 402. Kami ingin membentangkan satu subtopik berkaitan dengan niabah haji. Rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, apakah itu niabah? Niabah dari segi bahasa bermaksud menggantikan. Niabah pula dari segi istilah, menggantikan seseorang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, mengerjakan haji untuk orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat yang tertentu. Niabah haji juga kita boleh lakukan ketika mana kita sedang melakukan ibadah umrah. Niabah ini rakan-rakan sekalian, dia sama maksud juga dengan badal. Kita tidak biasa mungkin dengan perkataan niabah, tapi mungkin kita biasa dengar perkataan badal, badal haji ataupun badal umrah. Okey, seterusnya, hukum mengerjakan niabah haji mengikut 4 mazhab yang ada yang ada di dunia ini. Kita ada 4 mazhab. Okey. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Ketiga mazhab ini mereka mengatakan bahawa hukum mengerjakan niabah haji adalah harus untuk mengerjakan niabah haji dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey. Ulama mazhab Syafi'i ulama mazhab Syafi'i ini pula mewajibkan niabah haji ini kepada seseorang yang sakit uzur dan tiada harapan untuk sembuh. Tetapi jika orang itu mempunyai wang yang banyak, wang yang cukup dia untuk mengerjakan haji, so wajib ke atas orang tersebut untuk mengupah orang ataupun mengupah keluarganya siapa-siapa saja mengerjakan niabah haji untuknya. Wajib hukumnya. Okey. Berkaitan pula dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki, hukum mengerjakan niabah haji untuk mazhab Maliki sama sekali adalah tidak sah. Tetapi jika seseorang itu telah meninggal dunia dan dia ada mewasiatkan kepada anaknya ataupun kepada kaum keluarganya satu wasiat bahawa dia mewasiatkan supaya dikerjakan haji untuk dirinya, maksudnya niabah haji. Tetapi dia mesti ada wasiat dan wang yang cukup. Wang itu mesti diambil daripada harta yang dia ada. So itu sahaja serba sedikit berkaitan penjelasan niabah haji. Mungkin ada poin-poin yang tertinggal, tapi mungkin rakan-rakan boleh betulkan sama ada ataupun ustaz ya, kalau ada salah dan silap yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahrin Afif bin Muhammad Zahari ingin membentangkan tentang syarat-syarat niabah haji. Syarat sah niabah haji ini ialah syarat orang yang dilakukan niabah haji untuknya. Maksudnya tuh telah cukup syarat-syarat wajib mengerjakan niabah haji. Seterusnya, tidak mampu menunaikan haji sendiri kerana sakit, terlalu tua, atau sudah meninggal dunia. Ketiganya, bagi orang yang masih hidup pula, ketidakmampuan mestilah berterusan sehingga meninggal dunia. Yang kedua, syarat orang yang melakukan niabah haji mestilah wajib balik, berakal, telah mengerjakan haji untuk diri sendiri, mendapat keizinan untuk menjadi wakil mengerjakan haji bagi orang yang masih hidup. Lepas tu berniat untuk melakukan haji untuk orang yang diwakilinya. Lepas tu berniat ihram di mikot orang yang diwakilinya atau di mikot yang lebih jauh. Harap faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirajuddin bin Safari dari kelas 402 akan membentangkan tentang kepentingan-kepentingan dan hikmah-hikmah niabah haji. Antara kepentingan-kepentingan niabah haji adalah yang pertama, ianya dapat memberi peluang kepada orang yang sakit atau yang telah meninggal dunia untuk menunaikan kewajiban kepada mereka yang tidak mampu melakukannya dengan sengaja. Yang kedua, ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan antara ahli keluarga. Yang keempat, ianya dapat memupuk semangat kerjasama dan tolong-menolong dalam melakukan ibadat dan kebajikan. Yang keempat, ianya dapat menanam rasa prihatin dan kasih sayang kepada golongan yang tidak berupaya dan kaum kerabat yang telah meninggal dunia.
Akhir sekali, ianya dapat memberi peluang kepada kaum kerabat untuk berbakti kepada ahli waris yang telah meninggal dunia. Seterusnya, hikmah-hikmah niabah haji. Antara hikmah-hikmah niabah haji yang pertama adalah Allah membuka rahmatnya kepada manusia dengan memberikan rukhsah dan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, peluang dibuka bagi manusia untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima dan mendapat keridhaan serta ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jalan dibuka bagi umat Islam untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dan menyumbang bakti. Yang keempat, ianya melambangkan keprihatinan syarak terhadap golongan yang lemah dan tidak berdaya. Akhir sekali, haji merupakan syiar Islam yang penting dan utama serta perlu diberikan keutamaan oleh golongan yang berkemampuan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.